Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, 18 April tahun 2022. Akhirnya ramalan-ramalan mereka yang suka meramal, yang selalu mengatakan bahawa akan delay lagi, mungkin bakal menjadi kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, apa yang saya bicarakan ini adalah berkaitan dengan kes Najib Razak, iaitu kes beliau telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Pada 18 Februari 2022, seperti yang diramal oleh peramal-peramal daripada gunung-gunung, hutan-hutan, batu-batu, gua-gua, malah di dalam dasar laut yang paling dalam, akhirnya menjadi kenyataan. Kes SRC, akhirnya Najib Razak mohon lebih masa file petition rayuan. Nah, betul. Najib mohon lebih masa file petition rayuan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so kamu bebas untuk komen apa pendapat kamu. Perlukah diberi lagi masa untuk panjangkan ataupun kasih selesailah cepat. Apa pendapat kamu tuan-tuan dan puan-puan? Perlukah diselesaikan segera ataupun ya kasih panjang lagi? Bagilah peluang untuk Datuk Seri Najib Tun Razak untuk lebih masa untuk file petition rayuan, ataupun kasihlah keputusan. Sebab kenapa rakyat sudah muak, rakyat sudah penat, rakyat mau tengok keputusan yang muktamad. Sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak dipenjara ataupun beliau dilepaskan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memohon lanjutan untuk masa selewat-lewatnya sehingga 25 April ini untuk memfailkan petisyen rayuan ke Mahkamah Persekutuan bagi menepikan sabitan dalam kes penyelewengan dana daripada SRC International Sdn Bhd yang bernilai 42 juta ringgit Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi disahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memohon sekali lagi untuk lanjutan masa. Lanjutan lagi masa selewat-lewatnya 25 April ini untuk memfailkan petisyen rayuan. Okey, so sebelum ini berapa hari bulan saya dah lupa. Tapi disahkan Datuk Seri Najib Tun Razak telah memohon selewat-lewatnya sehingga 25 April. Najib selaku pemohon telah memfailkan notis usul itu kepada Mahkamah Persekutuan pada 11 April yang lepas, menerusi Tuan Syafiq & Co. Oh, rupanya dah buat petition itu, dah buat memfailkan notis usul itu di Mahkamah Persekutuan pada 11 April. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan afidavit sokongan yang diperoleh media pada Isnin, Najib berkata alasan penghakiman yang disediakan oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan mengandungi 176 jilid keseluruhannya dan pihak pembelaan menerimanya pada 31 Mac yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah alasannya, alasan penghakiman yang disediakan oleh Hakim Mahkamah Rayuan mengandungi 176 jilid. Oi, banyak rupanya. Hui, kalau sehari satu muka surat untuk nak dihadam perlu sekurang-kurangnya 170 hari itu. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, kata kenyataan itu, ia adalah mustahil untuk pasukan pembelaan saya meneliti rekod rayuan yang diterima dan menyediakan petisyen rayuan yang lengkap dalam masa yang singkat bagi menangani segala isu yang telah diketengahkan oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Antara isu yang diketengahkan oleh hakim Mahkamah Rayuan, dia kata Najib Razak tak ada guna duit itu semua untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan peribadi dan memalukan negara. Itulah yang perlu untuk dipatahkan oleh peguam-peguam Datuk Seri Najib Tun Razak. Memang betul lah, kalau begini memang macam mana pun tak cukup hari jugalah. Alasan penghakiman tersebut perlu diteliti katanya dengan memeriksa nota proceeding pada kedua-dua peringkat proceeding bagi memastikan ketepatan dalam dapatan fakta, inference yang dibuat dan undang-undang yang terpakai, kata ahli parlimen daripada pekan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita ketahui, malang duka cita. Memang
Apa yang terjadi ialah pada 18 Disember 2021, Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit yang telah dijatuhkan ke atas Najib kerana telah menyeleweng 42 juta dana ringgit Malaysia dana SRC. Saya fikir penghakiman daripada Mahkamah Rayuan lebih sandih, lebih dahsyat. Dia orang punya penghakiman ke atas Najib berbanding dengan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi tak banyak komen yang pedas. Tapi Mahkamah Rayuan, tuan-tuan dan puan-puan, pedas yang amat. Yang paling pedas memalukan negara lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang Datuk Seri Najib Tun Razak nampaknya tak, kalau memang betul mereka perlu teliti, tak cukup hari lah. Kesian juga. Tapi itulah. Jadi kita percaya hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Undang-Undang Malaysia akan membuat pertimbangan sewajarnya lah. Hakim iaitu Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama Datuk Haszana Mehad dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah telah menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020. Najib kemudian telah memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi sekarang ini harapan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak untuk Mahkamah Persekutuan. Malangnya sekarang pula Najib Razak sendiri mengaku bahawa tak cukup hari. Aduh. Kalau memang Najib Razak bersalah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia bersalah lah, tapi sekarang mahkamah masih ada satu harapan lagi. Tapi kalau dua mahkamah sudah nyatakan dia bersalah, jadi setakat ini saya anggap bersalah lah. Ikut mahkamah sudah jatuhkan dia bersalah. Waktu buat salah, tak fikir cukup hari ke tak cukup hari. Sekarang baru tak cukup hari. Tetapi apapun, kalau beliau dilepaskan di Mahkamah Persekutuan, tahniah diucapkan. Jadi kita harap-haraplah dia perlu untuk menang sekurang-kurangnya 3 hakim untuk beri dia kemenangan. Kalau dia kalah kepada 3 hakim, semua 5-5 pula kata bersalah, habis. Nak pergi mahkamah mana lagi tak tahu. Mahkamah Pluto lah kot. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan keadilan akan bersama-sama dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekali lagi, saya percaya kepada kebenaran. Dan saya percaya Tuhan tak pernah tolong orang salah. Dan Tuhan tak pernah juga membuatkan orang benar terus kalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berpada-pada, berhati-hati dengan tindakan masing-masing. Jangan sampai barangnya ni terkantui, nanti tak cukup hari. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, disahkan bahawa Najib Razak bersama peguam-peguamnya, pasukan pembelaannya telah mengemukakan petition rayuan untuk memohon lebih masa. Jadi tak tahu berapa lama masa lagi lah. Rakyat Malaysia memang dah nak tahu sangat Najib bersalah atau tidak. Kalau dia betul, okey. Kalau dia tak bersalah, okey, tahniah. Kalau dia bersalah, nak buat macam mana lagi? Mahkamah adalah tempat yang benar. Okey, so salah tetap salah, betul tetap betul. Okey? So kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dah merasa di penjara, tak mustahil Najib Razak juga akan merasa penjara. Dulu bukan juga rendah sangat pangkat Datuk Seri Anwar. Dia kan timbalan Perdana Menteri waktu itu. Jadi timbalan Perdana Menteri pun boleh dipenjara. Perdana Menteri pun saya fikir boleh dipenjara kalau bersalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tak bersalah, walaupun dia orang-orang biasa macam saya, penyapu sampah dan sebagainya. Saya ni tukang sapu sampah aja di rumah. Tukang sapu sampah di rumah. Jadi kalau saya bersalah, saya fikir pun patut dihukum juga. Kalau tak bersalah, tak patut dihukum juga. So, sama rata keadilan untuk semua. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.